Hari Raya SOP Aidiladha. Ini ramai yang bimbang semalam ni. Ada yang kata dah beli tiket, boleh balik ke tak boleh balik. Ya. Jadi kita hari ini kita membincangkan tentang SOP Aidiladha. Kajian membuat keputusan untuk menyemak semula SOP Hari Raya Aidiladha dan ibadah korban. Setelah kita mengambil kira risiko penularan semula jangkitan COVID-19 ini. Oleh itu, pihak kerajaan telah memutuskan untuk menghadkan jumlah lembu ataupun haiwan yang dikorbankan. Kalau lembu misalnya tidak lebih daripada 10 ekor haiwan. Tak boleh lebih daripada 10 ekor. Had maksimum 10 ekor, iaitu haiwan yang disembelih di masjid, surau dan lokasi yang dibenarkan oleh pejabat agama daerah dan pihak berkuasa tempatan. Dan had ini pun tertakluk kepada keluasan lokasi tersebut. Kalau boleh, kalau luas boleh sampai 10 ekor, boleh 10 ekor. Tapi kalau kawasan yang sempit, yang maksimumnya hanya 6 ekor, maka 6 ekor lah yang dibenarkan. Walaupun dibenarkan melakukan sembelihan di tempat yang saya sebutkan tadi, tetapi digalakkan. Kerajaan menggalakkan supaya melakukan sembelihan korban di pusat, di rumah-rumah penyembelihan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina dan swasta. Di Jabatan Veterina, Pusat Perkhidmatan Veterina ada 28 buah pusat sembelihan, manakala swasta ada 31 buah pusat sembelihan. Jadi lebih baik digalakkan buat di pusat sembelihan. Jumlah kehadiran sewaktu ibadah korban dijalankan adalah nisbahnya 20 orang untuk seekor haiwan. 20. Kalau ada 5 ekor disembelih, makna boleh sampai 100 orang. Kalau 10 ekor, 200 orang boleh. Ini termasuklah yang menyembelih, yang melapah, yang memotong daging, yang mengedarkan daging. Jadi semuanya berdasarkan nisbah 20 orang untuk setiap ekor. Tapak, biasanya di tapak penyembelihan diadakan jamuan. Ada tempat yang mengadakan jamuan makan. Jamuan makan, kenduri dan sebagainya tidak dibenarkan kecuali makanan berbungkus saja. Petugas-petugas yang bekerja daripada pagi sampai tengah hari untuk menyelesaikan tugas mereka boleh makan, tetapi makanan yang berbungkus saja. Tidak ada kenduri kendara seperti biasa. Waktu ibadah korban di masjid dan surau boleh diadakan selama 4 hari. Iaitu hari pertama Hari Raya Aidiladha digalakkan selepas solat Aidiladha dan 3 hari tasyrik yang lain. Jadi hari pertama sehingga hari keempat boleh diadakan. Cuma oleh kerana Hari Raya Aidiladha pada tahun ini jatuh pada hari Jumaat, tentulah timenya limited kerana semayang solat Jumaat dan sebagainya, maka digalakkan untuk melakukan korban itu pada hari kedua, ketiga dan keempat. Tetapi digalakkan. Bagi jamuan di rumah, saya percaya beberapa negeri besar sambutan Hari Raya Aidiladha ini, walaupun tidak semua negeri. Untuk jamuan di rumah atau pengunjung ke rumah tidak boleh melebihi 20 orang pada satu-satu masa. Ya, satu-satu masa. Bagi individu yang menjalani proses kuarantin di rumah, dilarang sekali keluar di rumah, apatah lagi nak balik kampung. Tak boleh juga menunaikan solat sunat Aidiladha, malah tidak boleh menerima tetamu pun di rumah mereka. Perlu ingatkan ya. Jadi jika individu yang memakai
wristband ataupun gelang kuarantin melanggar peraturan, orang ramai diminta melaporkan kepada pihak polis serta-merta. Dan untuk memantau sembelihan dan juga kenduri kendara ataupun jamuan seperti yang saya sebutkan tadi, pihak polis akan berada di lapangan, akan berada di tempat-tempat sembelihan dan sebagainya. Mereka akan memantau dengan ketat seperti yang kita laksanakan sewaktu Hari Raya Aidilfitri. SOP tentang sembelihan dan Hari Raya Korban ini terpakai di wilayah persekutuan, walau bagaimanapun boleh diguna pakai oleh negeri-negeri lain. Kerana seperti kita tahu bahawa soal ibadah dan sebagainya tentang agama terletak di bawah kerajaan negeri masing-masing. Kerajaan Negeri Sarawak, seperti kita tahu, kes penularan agak tinggi, terutamanya di Kuching misalnya. Jadi Kerajaan Negeri Sarawak telah mengambil langkah yang tegas dan proaktif untuk mengekang penularan wabak COVID-19 di Sarawak, khususnya di Bandaraya Kuching. Kerajaan hari ini, di dalam syarat hari ini, telah meluluskan permohonan Kerajaan Sarawak untuk menghadkan pergerakan perjalanan antara zon atau bahagian di Sarawak dari 1 Ogos hingga 14 Ogos 2020. Zon ada 2 zon. Zon 1 iaitu Bandar Kuching, Serian dan Samarahan, manakala iaitu zon merah dan kuning. Manakala zon 2 adalah bahagian Seri Aman, Betong, Serike, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Ini zon hijau. Jadi mana-mana individu yang ingin bergerak antara zon tersebut hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak PDRM manakala pergerakan dalam zon adalah dibenarkan. Pihak Kerajaan Sarawak juga telah memutuskan untuk mengurangkan jumlah penerbangan dari Semenanjung, Sabah dan Labuan, dan bermula daripada 1 hingga 14 Ogos ini. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Saya tahu semalam apabila saya umumkan bahawa jika kes meningkat sehingga 3 digit, 3 angka, maka ada kemungkinan PKP akan dilaksanakan. Ramai yang melahirkan kebimbangan, ramai yang melahirkan sokongan, tetapi kesannya amat besar kepada perniagaan, kesannya amat besar kepada pergerakan kita semua. Jadi yang boleh memastikan PKP tidak akan dilaksanakan semula adalah kita semua, rakyat semua. Kita yang boleh menentukan. Kalau kita terus leka, terus melanggar SOP, terus tidak patuh kepada arahan, kes semakin meningkat dan akhirnya perkara-perkara yang kita tidak mahu akan berlaku. PKP mungkin akan diperkenankan. Tetapi kalau kita terus patuh, kita terus meninggalkan apa yang dilarang dan mengikut apa yang disarankan oleh kerajaan, saya percaya kes akan terus menurun dan kita boleh menamatkan PKPP sekalipun dan tak perlu pun berulang balik ataupun kerajaan terpaksa memperkenalkan PKP. Jadi tepuk dada, tanja selera, kuasa adalah di tangan tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan bukan PKP diperkenalkan tapi PKPP sama-sama kita tamatkan. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk memastikan kita terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.